Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Rahim bin Abdul Manaf, nombor metrik 056754. Baiklah, pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk dalam subjek dakwah Islamiah, iaitu sejarah perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita teruskan kepada tajuk ini, saya suka ingin menerangkan secara ringkas tentang apakah itu dakwah, apakah itu definisi dakwah. Baiklah, seperti yang kita tahu bahawa dakwah ni bermaksud menyeru manusia agar kembali ke jalan Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para rasulnya. Maknanya kita tahulah bahawa dakwah ni menyeru kita semua, mengajak kita semua agar kembali ke jalan Allah. Dengan kita mengenali Allah, Allah itu Esa, dengan sifat-sifatnya dan zat-zatnya, serta kita mempelajari ilmu-ilmu agama macam ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya untuk kita mempraktikkan ajaran Islam tu dalam kehidupan kita. Jadi dakwah ni pada mulanya merupakan tugas para rasul dan perintah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan juru dakwah pertama semenjak agama Islam diturunkan. Jadi seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim, yang bermaksud dan serulah wahai Muhammad umat manusia kepada agama Tuhanmu kerana sesungguhnya engkau adalah berada di jalan yang lurus. Surah Al-Hajj 67. Jadi nak kata di sini bahawa dakwah ni memang merupakan tugas utama mereka, tugas utama para rasul. Kerana Nabi kita menerima wahyu daripada Allah untuk diajarkan kepada umat manusia. Tapi sebenarnya dakwah ni bukanlah dituju kepada para rasul saja. Malah dakwah ni merupakan kewajipan yang dipertanggungjawabkan untuk umat Islam seluruhnya tanpa kecuali mengikut kemampuan masing-masing. Seperti Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah ila akhir ayat. Yang bermaksud kamu sekalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Makna nak kata di sini bahawa dakwah ni wajib bagi kita umat Islam yang telah akil baligh untuk kita membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di situ sudah dihukumkan bahawa wajib bagi setiap umat Islam untuk menyampaikan seruan dakwah mengikut kemampuan masing-masing. Baiklah, seterusnya kita masuk pada tajuk sejarah perkembangan awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, perkembangan awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bermula dengan menyampaikan ilmu akidah. Makna di sini bahawa uh, pada mulanya dakwah Rasulullah ni adalah dengan menekankan ilmu akidah terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana akidah ni merupakan tonggak, merupakan asas kepada ajaran Islam. Yang mana kita boleh ertikan ilmu akidah ni dengan ilmu tauhid, iaitu mengesakan Allah. Maknanya akidah ni, jika akidah kita kuat, maknanya pegangan kita ni kuat, mengatakan Allah itu Esa, Allah itu Tuhan kita, maka apa-apa yang berkaitan dengan Allah, ilmu lain, ilmu agama Islam seperti ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu muamalah, ilmu falak, maka yang lebih tu kita boleh terima dengan hati yang terbuka sebab kita dah pegang bahawa Allah itu Tuhan kita. Jadi pentingnya kita memulakan dakwah ni dengan menyampaikan ilmu akidah terlebih dahulu sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang lain.
Yang kedua, Rasulullah SAW diperintahkan untuk memulakan dakwah di Makkah. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW ni dilahirkan di Makkah. Dan pada ketika itu juga, orang-orang kafir Quraisy di Makkah ni sembah berhala dengan akidahnya tiada. Jadi itulah sebab mengapa Rasulullah SAW diperintahkan untuk memulakan dakwah di Makkah. Yang ketiga, jumhur ulama mengatakan selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dan banyak memfokuskan pembentukan akidah dalam diri para sahabat. Seperti yang saya cakapkan tadi, ah, makna sebelum kita nak ajar benda lain berkaitan dengan agama Islam, Rasulullah SAW ni dia tekankan bab akidah dulu untuk para sahabatnya boleh menerima ajaran Islam dengan hati yang terbuka. Yang keempat adalah misi dakwah bermula setelah Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah melalui surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Maknanya Rasulullah SAW ni mendapat misi dakwah setelah diwahyukan oleh Allah melalui surah Al-Mudaththir. Dan yang kelima, pada peringkat pertama, Rasulullah menyampaikan dakwah secara sulit yang disampaikan kepada ahli keluarga terdekat dan sahabat-sahabat terdekat. Maknanya kita tahulah bahawa pada peringkat awal ni Rasulullah dia menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebab kalau Rasulullah dia menyampaikan secara terbuka, takut akan mendapat tentangan yang hebat daripada kaum Quraisy ketika itu. Jadi Rasulullah ni dakwah pada keluarga dan sahabat yang terdekat dulu, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Harith dan ramai lagi. Jadi seterusnya sahabat-sahabat saya akan membentangkan dengan lebih jelas lagi tentang bagaimana dakwah Rasulullah ni berkembang pada era Makkah dan era Madinah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Amin bin Bakri, nombor metrik 056645. Saya akan menerangkan ciri-ciri dakwah pada era Makki, dakwah secara tersembunyi. Ciri-ciri dakwah era Makki ada dua, dakwah secara tersembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara tersembunyi. Setelah turunnya wahyu yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira dalam keadaan menunggu turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi, "Wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan beringatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi." Dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Surah Al-Mudaththir. Dengan turunnya perintah itu, Nabi Muhammad SAW mula melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan para sahabat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dakwah dilakukan secara rahsia kerana risau diancam dan bimbang berlaku pertelingkahan dengan kaum musyrik dan bahaya yang akan mengancam dakwah Islam. Orang yang pertama kali menerima dakwah baginda adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Di antaranya Khadijah, iaitu isteri Nabi, Ali bin Abi Talib, sepupu, Abu Bakar, sahabat, Zaid, anak angkat, Ummu Aiman, pengasuh. Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya seperti Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah dan Al-Aqram bin Abi Al-Aqram. Lokasi dakwah secara tersembunyi di rumah Al-Aqram bin Abi Al-Aqram merupakan tempat pertama untuk mengadakan tarbiyah dan pengajaran. Dakwah pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 lelaki dan wanita penganut Islam. Kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Dakwah secara tersembunyi ini berlangsung selama 3 tahun pertama setelah diutusnya
Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Basri bin Muhammad Zaid, nombor metrik 056494. Terima kasih kepada perbuatan yang sebelumnya, iaitu Badrul, yang mana telah menerangkan ciri-ciri dakwah era Maki secara sembunyi. Seterusnya, saya akan menerangkan dakwah secara terang-terangan atau secara terbuka. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi, seterusnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka, iaitu menggunakan lisan, seperti memberi nasihat dan peringatan kepada kaum musyrikin Mekah. Perkara ini disebut di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94, yang bermaksud, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Sejak turun ayat ini, Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka, di mana ia merupakan langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam kehidupan sosial manusia dan kehidupan politik. Adapun metod yang digunakan oleh Nabi untuk berdakwah secara terbuka adalah, yang pertama, menjemput Bani Muttalib ke rumah baginda dan menjelaskan bahawa baginda adalah utusan Allah. Mendengar penjelasan baginda SAW, Abu Lahab marah sambil berkata, celakalah engkau. Apakah tujuan ini engkau memanggil kami? Dengan sebab inilah turunnya surah Al-Lahab. Yang kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahawa baginda SAW adalah orang yang tidak pernah berdusta, seorang yang jujur, amanah, iaitu Al-Amin. Setelah itu, barulah Nabi mengumumkan atau mengisytiharkan atau mengaku bahawa baginda SAW adalah Nabi yang diutuskan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkan persamaan hak antara manusia. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan khusus dengan orang yang mempercayai baginda, iaitu untuk pembacaan pengajaran dan pensucian, iaitu tazkiyah, di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang mana rumah tersebut merupakan sekolah Islam yang pertama. Yang kelima, baginda mengarahkan sahabat meninggalkan kota Mekah dan mencari perlindungan di Ethiopia. Setelah berdakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy mula berusaha menghalangi dakwah Nabi. Semakin bertambah jumlah pengikut, semakin bertambah tantangan yang diberikan oleh kaum Quraisy. Yang seterusnya adalah faktor yang mendorong kenapa kaum Quraisy menolak seruan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mereka menyangka apabila tunduk kepada agama Muhammad, yakni Islam, berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muttalib. Hal ini kerana kebiasaan suku-suku bangsa Arab selalu bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan pengaruh. Yang kedua, persamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba. Ini kerana bangsa Arab hidup berkasta bangsawan dan berkasta hamba sahaya, yang mana setiap manusia pada zaman itu tidak mahu persamaan dan tidak mahu ditandingi. Yang ketiga, perasaan iri, dengki dan angkuh kaum Quraisy. Perasaan iri, dengki dan angkuh menjadi satu alasan mengapa pihak Quraisy menolak Islam. Mereka menganggap bahawa seharusnya Allah tidak menjadikan Muhammad sebagai utusannya, sedangkan orang-orang Yahudi menganggap kaum mereka lah yang lebih pantas menjadi Nabi yang terakhir, kerana Nabi-Nabi yang terdahulu merupakan keturunan Bani Israel. Yang keempat, mereka tidak percaya dengan ajaran dan konsep yang dibawa oleh Islam. Alasan lain yang menyebabkan seorang Quraisy menolak Islam adalah kerana ajaran dan konsep yang diajarkan dalam Islam tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya. Contohnya, Ubay bin Khalaf dan Ash bin Wai yang menganggap bahawa hari kebangkitan
tidak ada dan tidak logik. Yang terakhir adalah kerana Islam bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Ada juga yang menolak Islam kerana tidak sesuai dengan agama nenek moyang mereka, yang mana selama ini mereka yakini, iaitu menyembah berhala. Mereka merasa yakin bahawa agama nenek moyang mereka adalah agama yang terbaik. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah bukan bererti kalah, sebaliknya menyusun langkah strategi yang baru dan yang lebih besar. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibur Rahman Zulkarnain, nombor metrik 056192. Saya akan menerangkan ciri-ciri dakwah era Madani. Yang pertama sekali adalah mendirikan masjid. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, para penduduknya menyambut baginda dengan penuh sukacita, kerinduan dan rasa hormat. Kesemua kaum muslimin menantikan kedatangan Rasulullah SAW dengan hati penuh rindu ingin melihatnya, ingin mendengarkan tutur katanya, dan ramai di antara mereka itu yang belum pernah melihat Rasulullah SAW meskipun sudah mendengar tentang keadaannya dan mengetahui pesona bahasanya serta keteguhan pendiriannya. Sewaktu Rasulullah SAW masuk ke Madinah, penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam, yakni kaum Ansar, banyak yang mengundang serta menawarkan rumah untuk beristirahat. Setelah Nabi sampai di tanah milik kedua orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail, keduanya anak Amru bin Amarah di bawah asuhan Muaz bin Afra. Berhentilah unta yang ditunggangi Nabi, kemudian beliau dipersilakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan Nabi di situ, maka beliau membangunkan Masjid Nabawi pada sebuah tanah milik kedua anak yatim tersebut. Tanah itu dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid, juga untuk tempat tinggal. Masjid yang dibangunkan tersebut berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah solat. Dalam kesempatan ini, Nabi dan para pengikutnya berdiri bahu-membahu mengajarkan keuntungan yang tak terkira dan persaudaraan, dan juga menanamkan semangat persamaan antara manusia. Masjid Nabawi ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadat semata-mata, tetapi juga merupakan pusat pemerintahan, musyawarah, perkumpulan majlis-majlis ilmu dan pelbagai lagi. Dan masjid ini juga turut berfungsi sebagai medan upacara pelantikan khalifah dan penerimaan bai'ah. Ciri-ciri kedua dakwah era Madani pula ialah membentuk persaudaraan baru di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah golongan yang berhijrah bersama Nabi dan para sahabat dari Mekah ke kota Madinah, manakala Ansar merupakan penduduk tetap di tanah kota Madinah. Antara yang dipersaudarakan ialah Ja'far bin Abi Talib dengan Muaz bin Jabal. Golongan Muhajirin ini banyak yang menderita kemiskinan kerana segala harta benda, kemewahan, kekayaan dan segala kepunyaan mereka seperti rumah dan harta ditinggalkan di Mekah semata-mata ingin menyertai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Setiap daripada mereka yang dipersaudarakan itu dianggap seperti saudara kandung. Mereka saling berkasih sayang, bekerjasama, tolong-menolong, bersatu padu dan bantu-membantu atas dasar akidah Islam yang satu. Keteguhan ikatan ini membolehkan usaha dakwah dilaksanakan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Daha bin Abdullah, nombor metrik 055904. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri dakwah era Madani yang ketiga. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Setelah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, selanjutnya Nabi Muhammad SAW ingin menjalinkan hubungan yang baik antara
kaum muslimin dan golongan Yahudi penduduk Mekah. Jadi terwujudnya satu bentuk peraturan iaitu Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masihi ataupun tahun kedua Hijrah. Piagam Madinah ini seperti yang kita tahu adalah mempunyai 47 fasal dalam piagam ini, dan antara intipati dalam Piagam Madinah antaranya ialah yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara aman damai, bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing, iaitu Nabi Muhammad tidaklah melarang penduduk Madinah untuk mengamalkan agama mereka sendiri. Seterusnya, orang-orang Yahudi berkewajipan menyerah diri mereka sendiri dan kaum muslimin wajib menyerah diri mereka sendiri. Apabila salah satu pihak antara kaum muslimin dan kaum Yahudi diserang musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Seterusnya, kaum muslimin dan kaum Yahudi patuh kepada undang-undang perjanjian dan saling berbuat kebaikan serta tidak akan berbuat kejahatan. Bumi Madinah menjadi suci kerana naskah perjanjian ini, dan perkara yang paling penting dalam Piagam Madinah ini ialah Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya adalah dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Ciri keempat dakwah era Madani ialah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial yang Islami demi terwujudnya masyarakat Madani. Masyarakat Islam sudah terbentuk di Madinah, maka adanya pemerintahan Islam adalah menjadi kewajipan. Rasulullah SAW selain sebagai menjadi seorang Rasul, baginda juga adalah seorang ketua negara, iaitu Khalifah. Jadi sebagai ketua negara, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bagi sistem politik Islam, yakni musyawarah ataupun kita sebut sebagai perbincangan. Melalui musyawarah ini, umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan ketua pemerintahan serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyat dengan syarat tidak mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bidang ekonomi pula, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bahawa sistem ekonomi Islam harus mampu menjamin keadilan sosial. Yang terakhir sekali, dalam bidang sosial kemasyarakatan, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar persamaan darjat di antara semua individu, semua golongan dan semua bangsa. Sesuatu yang membezakan darjat manusia ialah amal soleh dan hidup yang bermanfaat. Baiklah, kita berada di topik yang terakhir, yang mana saya akan menceritakan tentang seorang tokoh yang berada pada zaman Rasulullah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang rapat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salah silahnya adalah termasuk dalam Bani Taim, iaitu keturunan dari Arab Quraisy. Beliau juga merupakan salah seorang Muslim yang pertama sekali memeluk Islam. Beliau juga merupakan seorang yang jujur, budi pekerti, adil, tegas dan memiliki sifat yang masa Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masihi, hanya beliau saja seorang yang mengikuti Rasulullah tanpa ditemani oleh orang lain. Maknanya, ke mana saja Rasulullah pergi, beliau ni sentiasa bersama dalam memperjuangkan dakwah, dalam berhijrah. Dan baginda Nabi SAW mengahwini anak perempuan beliau, iaitu Sayyidatina Aisyah, tidak lama selepas penghijrahan ke Madinah. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ni bukan saja merupakan sahabat pada baginda, malah beliau juga merupakan bapa mertua pada baginda.
Dan beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan setiap perkataan dan tindakan Rasulullah SAW. Yang mana peristiwa yang membawa kepada gelaran ini adalah apabila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj yang telah dialami oleh Rasulullah sendiri. Dan apabila orang ramai mengatakan baginda berdusta, malah ada di kalangan sahabat yang ragu-ragu tentang peristiwa tersebut, maka beliau ni menjadi orang yang pertama membenarkan dan mempercayai peristiwa tersebut dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu. Jadi sekadar itu saja daripada kami. Wallahu a'lam. Syukran jazilan. Assalamualaikum.